Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat 11 rasanya. Ya. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan mustahil ia bersifat dengan besar, dan mustahil ia bersifat dengan tinggi, dan mustahil ia bersifat dengan kecil, dan mustahil ia bersifat dengan besar, dan mustahil ia bersifat dengan tinggi. Adapun kita kata, itu rasanya. Kata dari sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri. Syukur kita dapat Islam. Syukur kita Allah Ta'ala jadikan boleh nak ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu untuk mempelajari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu dapat kita membenarkan di hati apa saja yang dibawanya, dan kita menerima yakin, i'tiqad bahawasanya apa yang dibawa dan diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar belaka. Dengan kita membenarkan di hati apa saja ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikatakan iman. Syukur banyak-banyak kita hidup dalam keadaan Islam, iman. Syukur juga kesihatan, kelapangan masa diberikan kita pula keupayaan pagi ini untuk boleh hadir meneruskan program iktibak kita, meneruskan bacaan kitab daripada kitab Paku Iman, insya-Allah. Dan kita dalam masjid main niat iktikaf sama-sama, kerana iktikaf adalah ibadah. Ibadah tak sah melainkan dengan niat, lafaz niat. Saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan mustahil ia Allah Ta'ala bersifat dengan kecil, dan mustahil ia bersifat dengan besar. Ya, dari sekalian, apa kita nak sambung ni, kalau ikut masih nak bicara tentang prinsip mukhalafah lil hawadis. Allah Ta'ala menyalahi baharu. Ada beberapa perkara lagi yang dia sebut, yang ni kalau ikut adalah sifat dan ciri makhluk dan baharu. Dia ialah ciri benda ada yang dia mesti berasal daripada tiada. Antara ciri perkara yang ada yang berasal daripada tiada adalah ada istilah besar dan kecil. Jadi mustahil ia Allah Ta'ala bersifat dengan kecil. Begitu juga mustahil ia bersifat dengan besar. Kita faham dengan sikit apakah dia besar dan kecil ni. Besar dan kecil ni apa? Kalau kita sebut besar, bahasa besar dan kecil ni, dia adalah satu istilah. Dia ialah dua istilah yang digunakan pakai kerana pandang pada sudut saiz, kan? Besar kecil. Dan besar kecil ni sebenarnya kalau tengok realiti apa dia sebenarnya besar dan kecil ni. Besar dan kecil dia disebabkan oleh banyak ataupun sedikitnya pencantuman molekul yang membentuk sesuatu objek. Bahasa sains sikitlah. Kalau kita kata rumah besar, maksudnya bahan binaan untuk buat rumah itu banyak, batu banyak, simen banyak, tiang banyak. Jadi bila kita cantum banyak dia jadi besar kan? Kalau kecil tu maksudnya dia punya kuantitinya sedikit, sebab tu jadi kecil. Kalau kita kata kuih donat besar, apa maksudnya? Kuantiti tepung ni banyak, dia menyebabkan dia besar. Besar tu donat ni besar ni. Kenapa jadi kecil? Kecil ada disebabkan kuantiti yang sedikit. Jadi bila istilah kuantiti molekul yang bercantum tu sedikit, maka dia akan jadi kecil. Kalau dia banyak, maka akan jadi besar. Jadi kalau faham besar kecil ni, dia adalah sifat makhluk. Tahu mana sifat makhluk? Mestilah untuk ada istilah besar dan kecil, dia melibatkan molekul, jirim. Ada kita jumpa dah lepas istilah-istilah tu, yang dia mesti mengisi ruang, dan mestilah dia terdiri dan tersusun daripada jauhar. Semestinya dia bukan jauhar pirit, tapi jauhar yang murakkab, yang bersusun menyebabkan jadi jisim. Jadi ada istilah jisim kecil, jisim besar. Jadi
makna besar dan kecil dengan maksud macam ni adalah mustahil nisbah ke Allah Ta'ala, kerana ini adalah sifat baharu. Kita dah diajar prinsip oleh ulama kita, ambil pada Quran, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang kita diajar dengan tasbih ke Allah Ta'ala. Subhanallah, sabbahalillah, yusabbihu lillah, atau seumpama itu, sabbihi isma rabbikal a'la, semua ayat yang mengarahkan supaya bersihkan Allah Ta'ala, nyahkan, tidakkan, nafikan daripada dia perkara yang tak layak. Jadi antaranya adalah ciri besar dan kecil lah. Jadi ciri besar dan kecil macam kita sebut tadi itu adalah mustahil pada Allah Ta'ala. Baik, siap. Begitu juga Allah yang maha tinggi. Sifat apa pula ni? Tinggi. Kenapa pula tinggi? Kalau tinggi dengan makna apa sebut? Tinggi dengan makna pihak yang jauh daripada permukaan bumi. Kan tinggi macam tu. Kan bila tinggi lawan rendah. Kalau tinggi dengan makna ada pihak, dan pihak tu tertinggi dari, dia jauh daripada permukaan bumi, itulah selalunya kita bahasakan tinggi rendah. Kalau dalam daripada bumi, itu kita panggil dalam, kan? Ke dalam. Kalau dekat dengan bumi, rendah. Jauh pada bumi, kita panggil tinggi. Jadi tinggi ini adalah jarak yang jauh di antara, pandang pada sudut antara bumi dengan apa suatu objek. Jadi kalau kata Allah Ta'ala tinggi dengan maksud macam tu, tak betul lah. Pasal dia akan ada iktibar makhluk. Jadi besar, kecil, tinggi, makna macam ni adalah salah. Dan siapa-siapa yang mensabitkan dengan makna macam ni pada Allah Ta'ala adalah tak layak dan mustahil. Baik, kalau ada dalam Quran datang pada lafaz syarak dengan lafaz macam ni, ada misalnya tinggi, dah mana? Wallahu huwal sadaqallahul aliyyul azim. Al-ali tu asal terjemah tinggi lah. Yang kita takbir pun memang ke depan disebut Allahu Akbar. Wallahul kabirul muta'al. Allah kabir, terjemah mudah, besar. Akbar, paling besar, sangat besar. Terjemah macam tu. Cuma besar tu, yang tu yang dia sebut tu, bukan besar yang kita segera faham, yang besar dengan mana saiz. Bukan tinggi dengan mana jauh daripada bumi. Subhanallah, bukan maksud itu. Begitu juga apa seumpama bahasa itu. Kalau gitu, apa maksud besar? Apa maksud tinggi? Tu disebut tu. Adapun kita kata Allah yang maha besar, terjemah daripada Allahu Akbar. Begitu juga Allah yang maha tinggi. Kalau tak guna maha pun, Allah yang tinggi, Allah yang besar. Baik, apa maksud? Maka iaitu adalah besar martabat. Bahasa mudah yang diajar kat sini, tanggung dengan maksud itu adalah besar martabat. Bukan besar tu besar saiz. Kalau saiz, pandang pada sudut, bercantumnya molekul dengan maksud macam tu, yang itulah yang segera faham ke kita. Bila kita sebut besar, begitu juga sebaliknya kecil, tinggi pun kita akan faham dengan mana jauh daripada arah bumi. Kalau maksud macam itu adalah mustahil pada Allah Ta'ala, jadi tanggung. Maksud kata Allahu Akbar, Allah besar tu bukan besar saiz, tapi besar martabat. Sikit lagi kalau syarah itu, apa maksud besar martabat? Besar martabat maksudnya Allah tiada siapa yang boleh menghinggakan untuk mensebut dan menciri ataupun memperikan dia. Tiada siapa yang boleh menghurai, menceritakan, memperi, mensifatkan Allah Ta'ala sampai kepada satu penghujung. Ketidakupayaan kita menghuraikan dia dengan sesuatu had. Had itulah dibahasakan sebagai kabir, akbar, besar dengan mana tak boleh nak dihinggakan. Kalau sini disebut mudah dengan kata besar, besar martabat. Siap. Jadi besar martabat bukan besar saiz. Nak faham situ je. Nak fokus yang kata jangan ambil faham segera dengan apa yang segera faham daripada kalimah tersebut. Apatah lagi nisbah pada Allah Ta'ala, kerana memahamkan maksud saiz itu adalah makhluk
Makhluk mustahil, keadaan makhluk mustahil pada Allah Ta'ala. Jadi satu disyarahkan maksud dia macam tu. Baik, begitu juga tinggi apa? Tinggi martabat. Kalau tengok bahasa pun tuan-tuan, kita guna bahasa besar dan tinggi ni dalam bahasa Melayu kita, dan memang kita pakai besar bukan makna besar saiz, dan tinggi pun bukan maksud tinggi jauh pada arah bumi, tapi tinggi itu tinggi martabat, tinggi level. Kalau besar pun besar martabat, kedudukan dan pangkat. Dia orang besar dalam negeri ni. Bukan maksudnya besar tu gemuk. Siapa faham begitu, begong. Kalau kau orang Ta'ala faham macam tu, begong 40 kali. Bubuh gitu senang bahasanya. Begitu juga kita sebut dia ni mengaji tinggi. Awak dia naik lift berapa tingkat? Subhanallah. Bukan maksud yang tu. Mengaji tinggi maksudnya tahap pelajaran dia tu tak ramai orang boleh sampai, tapi dia boleh sampai. Jadi tinggi martabat, tinggi kebolehan dan keupayaan. Bukan tinggi tu tinggi dengan mana jauh daripada permukaan bumi. Jadi kalau ke makhluk pun kita duk pakai dengan maksud macam tu, takkan ke Allah Ta'ala faham dengan hanya sebentar faham mentah-mentah kalimah. Macam mana kaedah Wahabi lah. Pasal Wahabi dia akan ambil kaedah faham kalimah dengan mentah-mentahnya. Jadi memaham itu adalah salah. Di atas maksud salah tu lah ulama syarahkan kita mustahil makna besar, mustahil makna kecil, mustahil makna tinggi. Dia bubuh mustahil tu pasal apa? Pasal maksud besar, kecil, tinggi ni yang selalu kita faham adalah besar, kecil, saiz, tinggi, jauh daripada permukaan bumi. Satu mustahil, macam mana kita dah belajar lepas, mustahil muka, mustahil tangan, mustahil mata, mustahil tangan kanan, mustahil tangan kiri, mustahil kaki, mustahil berpindah, mustahil duduk, mustahil apa lagi, mustahil berada di ruang, di tempat, di arah, di pihak. Pasal apa mustahil? Pasal semua tu adalah memahamkan sifat makhluk dan ciri makhluk. Okey. Jadi selesaikan akbar tu, besar tu bukan saiz, tapi besar adalah besar martabat. Baik. Jadi bukanlah tinggi tu tinggi jirim. Maksudnya tinggi faham daripada tinggi juga, kalau bukan dengan makna jauh daripada bumi. Tinggi dengan makna dia susunan molekulnya adalah dengan arah memanjang ke atas, menegak, bukan arah melintang. Kan? Pasal tinggi dan panjang, pasal panjang biasanya istilah dipakai untuk sesuatu yang bersambung-sambung antara satu sama lain, arah melintang, panjang kan. Ke atas dipanggil tinggi, kalau masuk ke tanah itu dipanggil dalam kan? Jadi apa saja bahasa tu, dalam, panjang, tinggi, mustahil dengan makna macam tu. Ke Allah Ta'ala mustahil dengan makna gitu. Baik, selesai. Yang tu yang dia nak syarah kat kita, mukhalafah lil hawadith tu. Dan mustahil ia ambil faedah bagi dirinya atau bagi makhluknya. Baik. Satu lagi prinsip yang mesti dipaham, yang ni adalah sifat baharu, dan sifat ni mustahil pada Allah Ta'ala. Apa dia? Kita baharu, kita akan ambil faedah daripada apa yang kita buat. Sama ada faedah tu untuk diri kita ataupun faedah untuk orang lain. Kita buka lampu untuk faedah kita terang. Kita buka kipas untuk dapat peredaran udara, dengan sebab tu jadi sejuk dan nyaman. Katalah seumpama itu. Kita lapik pasal nak boleh duduk selesa. Apa seumpama itu? Apa saja yang kita buat, semuanya adalah di atas ada faedah yang kita buat pada diri kita. Kita makan pasal lapar, minum pasal dahaga. Kadang-kadang bukan pasal dahaga, pasal nak menambah suplemen keperluan badan, katalah macam tu kan. Apa saja kita buat semuanya di atas dasar nak ambil faedah. Kalau tak ambil faedah pun kita buat, kadang-kadang benda tu tak faedah. Itu maksudnya kita tak reti apa yang bermanfaat. Kita telah mensia-siakan waktu, mensia-siakan kerja, mensia-siakan perbuatan. Itu satu hal. Macam mana pun, prinsip dia sebut ialah kalau makhluk kita buat sesuatu adalah atas dasar ambil faedah, Allah Subhanahu Wa Taala mustahil apa saja perbuatan dia, dia akan ambil faedah dan dia akan terkesan
ataupun ambil manfaat daripada apa yang dibuat itu. Subhanallah. Tidak, sama sekali. Baik, di atas prinsip itu, macam mana pun ada dua dia fokus tu. Tak ambil faedah, mustahil ia ambil faedah bagi dirinya atau bagi makhluknya. Subhanallah. Dia tak ambil faedah untuk diri dia, dia tak ambil faedah dia buat untuk bagi faedah ke makhluk. Tidak. Dengar elok ayat tu, kod yang tu susah sikit. Allah Ta'ala tak ambil faedah ke diri dia, memang kita rasanya mudah telan bahasa dah faham tu. Tapi tak ambil faedah ke makhluk tu. Satu kod susah nak telan sikit. Kalau ambil syarahan pertama dulu, tak ambil faedah bagi diri dia, apa maksudnya? Kan dia buat malaikat, ada tugas tertentu. Antaranya dia buat Jibril untuk sampai wahyu. Adakah dengan dia buat Jibril tu maka relax sikit lah kerjanya, tak gaduh dia yang sampai? Macam tu ke? Tentu tidak. Tidak tu mesti dibersihkan pada orang Ta'ala. Kata ambil faedah tu. Lepas tu, apa kalau tu dia buat malaikat buat apa? Buat-buatlah, tapi bukan ambil faedah. Itu apa tujuannya? Allah Ta'ala bukan ada buat atau dia nak ambil faedah dengan dia ambil faedah daripada tujuan itu. Tak. Cuma dia buat tak sia-sia. Cuma atas kita punya bahasa kita sebut Allah Ta'ala buat tak sia-sia tu, ayat yang selalu dinisbahkan Allah Ta'ala, setiap penciptaan ada hikmah. Okay, itu je. Hikmah yang ialah perkataan yang dipakai, bukan kata faedah, kan? Pasal bila faedah nanti faham kata Allah Ta'ala dia ada ambil sesuatu dengan sebab penciptaan dia. Subhanallah. Sedangkan hal tu mustahil. Kerana kalau dia ada ambil faedah, kenapa? Kalau dia ambil faedah daripada apa yang dia buat, berarti dia tak sempurna. Sedangkan dia dah sempurna. Baik, itu kita sebut ke dia buat malaikat. Begitu juga dia buat hal lain. Dia buat apa? Dia buat bumi. Adakah untuk kita duduk? Itu makna kedua tu. Kalau ikut dia sebab nak duduk, dia tak perlu bumi untuk dia bagi kita duduk. Tapi dia buat bumi, kalau sebut hikmatnya, supaya kita boleh duduk. Jadi dia bukan buat sesuatu di atas nak menafaatkan sesuatu, tapi dia buat sesuatu adalah kerana dia yang nak mensistemkan sesuatu itu. Orang faham sikit bahasa. Dia yang nak mensistemkan sesuatu. Baik, bagi faham sikit apa maksud dia yang mensistemkan. Baik, baca, kalau kita duk tengok depan mata kita, kita makan kenyang, minum air hilang dahaga. Adakah Allah Ta'ala buat air untuk hilangkan dahaga kita? Yang air itu yang hilangkan dahaga. Habis tu, siapa hilangkan dahaga? Allah yang hilangkan dahaga. Itu dia buat air buat apa? Dia yang buat air, yang hikmah air dahaga hilang. Dia yang buat peraturan tu. Kalau kita sebut bahasa komputer ni, dia yang buat software tu. Bopi software. Dia yang create tu. Create, kat orang putih lah sikit lah benda-benda tu kan. Dia yang buat. Dia buat lampu, kita lampu cerah. Tapi siapa yang mensistemkan bila lampu cerah? Bila ada sumber cahaya, biasanya ada haba. Siapa yang memperaturankan cahaya ada haba? Dan haba tu kena kat kulit kita bermanfaat. Apalah, macam-macam. Kena pokok tumbuhan boleh buat fotosintesis. Apa seumpama itulah. Siapa yang mensistemkan pokok yang warna hijau, tumbuhan hijau, kena cahaya matahari, boleh buat proses fotosintesis, ambil karbon dioksida, bebaskan oksigen. Siapa sistemkan tu? Allah yang create tu. Dia yang mensistemkan semua alam dalam, semua benda dalam alam ni. Jadi bukan dia buat atas dia buat untuk ambil faedah sesuatu, ataupun dia nak bagi sesuatu dapat faedah. Bahkan dia yang membuat faedah atau tak faedah itu. Itu yang saya sebut, kata bahasanya Allah Ta'ala dia buat bukan untuk manfaat bagi makhluk, tapi dia yang mensistemkan sistem itu ke makhluk.
Satu, kita diajar akidah khususnya dalam bab wahdaniyah. Apa dia? Apa saja yang berlaku adalah semua perbuatan Allah. Kita juga diajar dalam bab masalah iradat, beri bekas. Allah Ta'ala, dia yang mengendaki sesuatu. Tiada siapa yang mengendaki sesuatu melainkan Allah. Yang kalau kita buat pun sabab musabab, wajib i'tiqad, bukan sabab, bukan ikhtiar kita melaksanakan sesuatu. Semua tu tak beri bekas. Bahkan yang membuat sebenarnya ialah Allah. Tu dia muafakat tu dengan mukhalafah ahli hadis, dengan wahdaniyah, dengan iradat. Pasal nak i'tiqad kan, kata Allah dia buat semua satu hal, dan dia yang mensistemkan semua, dan dia tak ambil faedah untuk diri dia, dan dia buat bukan untuk faedah ke kita, tapi dia tak buat sia-sia. Di atas kaedah semua tu yang kita wajib i'tiqad, membuat sesuatu, berlaku sesuatu, bukan sesuatu yang membuat sesuatu, tapi Allah yang buat sesuatu. Kita ngaji-ngaji faham. Siapa bagi faham? Allah. Macam mana dia buat faham? Dia yang buat peraturan faham. Dengar, perhati, ambil perhatian, tengok, lihat, amati, fikir, renung, faham. Adakah semua tu Allah Ta'ala dia berhajat perhatian dan sebagainya untuk dia bagi kita faham? Tapi dia mensistem dengan dua kaedah. Satu, kena dari segi nisbah kita di ikhtiar, ada taklif ikhtiar, pergi cari peraturan yang sepatutnya dibuat untuk menghasilkan sesuatu. Tapi bila dapat, wajib i'tiqad, Allah yang memperaturankan sesuatu, dia yang membuat kesan sesuatu mudarat ataupun manfaat, bukan apa yang kita ikhtiarkan, hak tu yang memberi bekas. Itu dalam konteks wahdaniyah, dalam bab iradat. Begitu tak khusus kita bicara mukhalafah ni, tak mana Allah tak ambil manfaat. Kita nak faham kawan salah situ ya. Dia tak ambil manfaat untuk diri dia, dan bukan dia buat sesuatu untuk dia nak memanfaatkan makhluk di atas sesuatu yang dia buat. Kerana tidak ada sesuatu daripada apa yang Allah Ta'ala buat yang sesuatu itu memanfaatkan makhluk. Bahkan Allah yang buat bagi manfaat sebenarnya, tapi nampak macam benda tu bermanfaat, cuma lalu kot benda tu di atas peraturan sabab-musabab, lalu kot benda tu. Allah yang bagi manfaat sebenarnya, yang dia jadikan benda tu untuk dapat manfaat. Maksudnya macam kita bernapas, kita bernapas pakai oksigen. Allah Ta'ala nak hidupkan kita, tak hajatkan oksigen, tapi dia buat peraturan untuk kita hidup, survive, ada oksigen. Ada kalau gitu oksigen ke yang menghidupkan kita? Tak, Allah yang hidupkan kita. Untuk adakah oksigen tu dia memberi bekas untuk manfaat, nasihatkan kita? Atas i'tiqad kita bicara mukhalafah, Allah Ta'ala tak buat sesuatu yang tu Allah Ta'ala bermotifkan untuk manfaatkan kita. Tak, tapi dia buat ada hikmah, dia buat ada peraturan. Itu bahasa yang nak dipakai tu. Dan dari segi i'tiqad, di mana halusnya i'tiqad yang mesti dipaham, kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Satu bahasa yang selalu dipakai hikmah. Hikmat. Baik. Baik, jadi maka bukanlah dijadikan bumi itu, ia Allah Ta'ala ambil faedah bagi kita untuk pijak. Pasal nisbah nak ada, kalau tak ada bumi pun boleh tak sebenarnya kita Allah Ta'ala jadikan berpijak tapi di udara je, boleh tak? Nisbah Allah Ta'ala nak buat boleh, tak ada masalah. Tapi dia tak buat peraturan begitu, dia buat untuk kita boleh ada pijak ke bumi. Dia tak bagi kita ada wujud dengan tak berpijak. Itu dia buat bumi. Dia buat bumi pasal dia yang nak sistem dengan perkara itu kat kita. Bukan dia buat bumi supaya kita pijak. Kalau tak ada bumi, tak adalah tempat pijak kita. Tak, bukan itu. Pasal Allah Ta'ala buat bumi bukan dengan ada kita maka terpaksa dia buat bumi untuk kita ada tempat pijak. Okay? Dia yang buat semua tu dalam peraturan bumi untuk kita pijak. Dan dia buat bumi kita pijak, bumi macam ni, bumi tanam macam ni, bumi tumbuh macam ni, bumi bertakau air macam ni, bumi berupa begini.
Dia yang buat semua tu dengan hikmat, dengan ada hikmah, ada rahsia, ada atas peraturan dia ada cause effect. Tapi nisbah berkerana-kerana, ada kekeranaan yang Allah Ta'ala buat satu di atas, seolah-olah sesuatu itulah yang mengkeranakan Allah Ta'ala buat tersebut. Tidak. Kerana Allah lah yang mengkeranakan semua kekeranaan itu, bukan dia buat itu dengan berkerana. Sikit bahasa-bahasa macam tu nak pakai. Boleh tangkap tak tahu lah tu. Bahasa-bahasa macam tu. Boleh rasanya, kau nak ulang balik tak pandai. Macam mana pun nak keluarkan perkataan tu, dia mesti faham prinsip tu yang kita dah sebut. Jadi kalau dengan bahasa lain sebut, Allah Ta'ala dia buat sesuatu bukan untuk manfaat dirinya ataupun untuk makhluk dia. Nak faham bahasa tu, Allah Ta'ala tak buat sesuatu muka atas muka bumi ni, di alam warna ni, di atas berkerana-kerana, yang berkerana tu manfaat ke diri dia ataupun berkerana tu untuk manfaatkan makhluk. Tidak. Habis itu dia buat apa? Dia buat dia yang mengkeranakan semua kekeranaan itu. Itu saya gunakan bahasa dia yang mensistemkan semua sistem. Kalau saya nak buat bandingan tu tuan-tuan, pasal dia sikit bandingan untuk mudah nak faham, Allah Ta'ala tak ambil manfaat. Macam kalau katalah kita ni pandai jadi programmer buat game. Kita buat ada rupa ular. Ular ni ada panah satu. Kita buat panah. Orang ni panah ular ni mati. Siapa yang buat bagi panah tu kena ular mati? Boleh tak kita program kan? Panah ni panah ular jadi gemuk. Kita yang program kan? Jadi sebenarnya panah tu ke gemukkan ular ataupun panah tu ke yang matikan ular? Pandai tak jawab? Itu tak Allah, kita sebut programmer kan? Kita yang program kan? Ikut kita nak buat game lagu mana? Kita nak buat terbalik. Makan nasi, hilang dahaga. Makan air, minum air, kenyang. Boleh? Boleh kalau kita programmer. Allah lah programmer tu. Jadi bukan nasi mengenyangkan, bukan air menghilangkan dahaga, tapi dah dia programkan macam tu. Nampak air dan nasi lah. Yang saya setuju kata buat game ni, kita yang buat game. Kena panah, ular gemuk. Kena panah, ular mampu. Kita yang buatkan program panah, ular gemuk, panah, ular mampu. Ikut kita nak program ke mana. Cuma bila kita nanti silap macam ni, kat kita kita yang program yang tu. Kita panah. Tengok ular tu mampu, ular tu gemuk. Macam mana ular boleh gemuk? Padahal kena panah mampu lah. Kita yang program kan, kita pula lupa. Kat kita macam tu lah juga. Ngaji tauhid ni faham, sekali kat luar dia lupa. Pasal bila kita menghadap, kita lupa. Tapi ilmu kena faham. Sepatutnya masa hidup tu pun tak lupa. Kita memang sedar sentiasa. Bahawasanya yang ni nak faham ni, yang kata bukan sesuatu tu beri bekas atau kata Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala berkerana-kerana. Tidak. Tu yang disebut Allah Ta'ala buat bumi bukan untuk kita pijak atasnya, dan boleh kita bertanam atasnya. Allah Ta'ala tak buat atas kekeranaan itu, tapi dia yang mensistemkan. Dah kita duduk atas muka bumi, kita pijak, lepas tu bumi ni kita semai ni tumbuh. Kenapa yang semai tumbuh? Dia yang memprogram kan semua tu. Yang pucuk pergi ke matahari, akar cari air tanah. Boleh tak dia terbalik kan? Ni sebab Allah dia boleh terbalik kan, tapi duk tengok tak lah macam tu. Kita buat dalam uji kaji makmal pun macam tu kan. Mula semaikan biji benih, buat dalam bekas bika ke apa ke, lepas tu bagi yang atas, lepas tu terbalik kan. Tutup sikit terbalik kan. Nanti macam mana daun pokok tu buah kacang hijau ke naik atas? Siapa yang programkan pergi naik atas? Allah lah, bukan matahari. Matahari ada kuasa tarik pokok ke naik atas? Air ada kuasa tarik ke akar pergi turun bawah? Untuk apa? Itu peraturan yang Allah peraturan kan.
Satu kadang-kadang kita belajar tauhid ni mantap dia tu dengan pengetahuan sains dia. Cuma kita belajar sains saja. Saya sebut tu, saya dulu belajar gitu. Kita belajar tauhid ni baru kena sepak itu, baru kita proses balik. Kita belajar sains hanya sains tanpa akidah. Apa sains tanpa akidah? Ajar sains